Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi, syarah kepada hadis 40, susunan Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam hadis yang ke-35, Ukhuwatul Islam wa Huququl Muslim. Para saudara Islam dan juga hak-hak seorang Islam. Hadis yang ke-35 ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wala yakdhibuhu wala yahqiruh at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marat bihasbi mir'in minasy-syarri an yahqira akhahul muslim kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu Muslim. Panjang hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita sebuah hadis yang panjang. Nabi kita bersabda, janganlah kamu saling dengki mendengki. Janganlah kamu saling menawar harga yang lebih tinggi tanpa ada niat untuk membelinya. Nama dia najas. Janganlah kamu saling membenci. Janganlah kamu seling bermasa muka dan memalingkan muka antara satu sama lain. Janganlah sebahagian kamu membeli atas pembelian sebahagian yang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Islam adalah saudara kepada seorang Islam yang lain. Janganlah menzaliminya, janganlah mendustainya, janganlah menghinakannya. At-taqwa hahuna. Di sini baginda Nabi SAW menunjukkan kepada dadanya sebanyak 3 kali. Nisbah seseorang itu dengan kejahatan adalah bergantung kepada sikapnya memperhinakan saudara Islamnya. Seorang Islam itu bertanggungjawab atas kemuliaan seorang Islam yang lain, darahnya, harta dan kehormatan marwah dirinya. Rawahu Muslim. Baik para pelajar sekalian, kita sambung kepada fiqhul hadis yang ke-6, Al-amru binashri ta'akhi. Perintah agar menyebarkan sikap persaudaraan sesama umat Islam. Jangan duk lain. Nabi SAW menyuruh agar persaudaraan diikat dan dijalin dengan sekuat-kuat dan seketat-ketatnya dalam kalangan kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita ni kena jadi hamba Allah yang bersaudara. Iaitu berusahalah atas apa sahaja yang akan menjadikan kamu bersaudara, khususnya dengan menjauhi segala perbuatan yang berupa hasad dengki dan dendam kesumat. Apa saja kita buat. Itu apa yang telah disebut oleh Nabi SAW kepada kita. Maknanya benci-membenci, putuskan hubungan, berpaling muka saudara itu di antara perkara yang dilarang. Maka kita kena lakukan pembersihan itu dengan hati yang terbuka, dengan hilangkan persengketaan, dilakukan dengan hati yang bersih. Janganlah kamu lupa bahawa kamu itu adalah hamba-hamba Allah.
Antara sifat seorang hamba itu hendaklah beliau mentaati suruhan ketuanya dan jadilah seperti saudara yang saling bantu-membantu dalam menegakkan agama Allah dan menzahirkan syiarnya. Kesemuanya ini tidak akan berhasil tanpa kesatuan hati dan barisan yang kukuh. Tanpa kesatuan hati dan barisan yang kukuh. Maknanya kita kena kuat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubikum. Dialah yang memperkuatkan dengan pertolongannya dan dengan pertolongannya dan dengan para mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Surah Al-Anfal ayat 62 dan 63. Maka bagaimana kita nak meraih sifat kasih sayang sama-sama kita? Usaha, tengok. Usaha mewujudkan persaudaraan ini hendaklah ditunaikan hak-hak saudara se-Islam seperti memberi salam, jumpa bagi salam. Kalau dia bersin, dia kata Alhamdulillah, kita kena doakan dia. Yarhamukallah. Bila orang Islam sakit, pergi ziarah. Mati, ikut jenazah dia, solat dan hantar ke kubur. Kalau dia panggil jemput kita, kita perkenankan jemputan. Kalau dia perlu nasihat, kita nasihat dengan cara baik. Ini di antara cara-cara kita nak dapat kasih sayang sesama kita. Tambah lagi, kalau kita boleh bagi bertukar-tukar bagi hadiah. Kita ada munasabah apa, kita beri hadiah kepada dia. Dia pula beri hadiah kepada kita. Menarik. Dan juga al-musafahah. Hendaklah kita bersalam-salaman. Musim Covid ni payah sikit. Lepas Covid ni kita bersalam balik, insya-Allah. Sekarang ni kita bersalam dengan mulut, Assalamualaikum, isyarat dengan tangan untuk sementara waktu. Dalam riwayat At-Tirmizi daripada Abi Hurairah, dia kata tahadu fa innal hadiyata tuzhaba wahiras sadr. Salinglah hadiah menghadiahi, bertukar-tukar hadiah. Kerana sesungguhnya hadiah itu menghapuskan kemarahan, mengumpulkan perasaan tak baik dalam hati. Bila kita tak suka, orang tak suka, kita beri hadiah, oh dia kata dia ni baik sebenarnya. Nampak macam dia tak seronok dengan aku, tapi rupanya dia happy je. Dia ada satu sentuhan bagi dia. Hadis ini, hadis musafah tadi, kata Ibnu Qattan la yasih. Tidak sahih hadis ini. Amalan tu sahih, tapi hadis tu tak sahih. Adapun hadis yang kedua ini, hadis yang kedua yang masyhur, tahadu tahabbu. Yang ni berilah hadiah, sentiasalah beri hadiah kepada orang dan kamu akan berkasih sayang. Hadis ini rawahu al-Imam al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ada mufrad, sanad dia hasan. Alhamdulillah. Banyak lagi lah hadis-hadis lain. Yang pentingnya kita ambil kata-kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dia kata tasafahu fa innahu yuzhibu syahna'a wa tahadu. Bersalam-salamlah kita sama-sama Islam. Ia menghapuskan perkara yang tidak buruk, perasaan tak baik dalam hati, dan salinglah bertukar-tukar hadiah. Ini penting ni. Makna salam dengan hadiah ni di antara cara kita nak menarik kasih sayang. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, bersalam-salaman itu menambahkan kasih sayang. InsyaAllah, kalau kita tak boleh bersalam dengan tangan sehari dua ni, kita bersalam juga dengan mulut. Assalamualaikum. Apa khabar? Tak boleh nak pergi mulut jauh, kita WhatsApp, SMS, tulis surat, macam-macam kita punya gaya bersalam menegur di zaman kita ini. Banyak macam-macam. Boleh buat, jangan tak buat. Baik, tamatlah kita yang keenam. Kita berpindah kepada isu yang ketujuh, wajibatul muslim nahwa akhi. 7, kewajipan seorang Muslim terhadap saudara dia. Apa yang patut kita kena lakukan kepada saudara kita sebagai seorang Islam. Sesungguhnya seorang Islam diperintah agar berurusan dengan saudara-saudara se-Islam
dengan apa saja yang boleh mewujudkan pautan dan penyatuan hati. Kita carilah apa saja yang boleh ta'aluf al-qulub, boleh mendekatkan hati, menjinakkan hati. Jangan duk berkelahi, kita buat. Kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itulah bersaudara, maka perbaikilah perhubungan antara dua orang saudara kamu. Kita kena baik, kita kena betulkan perhubungan antara saudara kita. Alhamdulillah. Ayat ini dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Adalah dilarang sama sekali segala perkara yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan hati. Antara sebab perselisihan hati yang paling besar adalah kezaliman. Satu. Dua, membiarkan, dia panggil az-zulmu. Boleh. Nombor satu, zalim. Yang kedua, khuzlan, membiarkan saudara Islam tanpa pertolongan ketika beliau memerlukan. Orang ni tengah susah, kita biarkan. Padan muka. La. Yang ketiga, al-kadhib wa takdzib, dusta dan membohongi orang. Dia cakap betul, kita kata bohong awak. Ataupun dia sendiri tu yang bohong, yang dusta. Yang keempat, al-ihtiqar, memperlekeh, menghina orang. Itu dia panggil ihtiqar. Jadi dalam 4 perkara ini adalah perkara yang menyebabkan kita akan jauh hati, menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat, di kalangan keluarga dan di kalangan umat Islam. Bahkan seorang Muslim tidak akan bagus, tidak akan elok dan tidak akan sempurna agamanya, sehinggalah beliau mencintai saudaranya seperti apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi kita kena sayang kepada saudara sebagaimana kita sayang kepada diri kita sendiri. Kalau kita tak boleh buat sedemikian, bermakna kita tidak menjalankan tugas yang sebenarnya. Maka kita kena usaha. Kita tak mau disakiti oleh orang, kita jangan menyakiti orang. Kita tak mau difitnah oleh orang, kita jangan fitnah orang. Kita tak mau, apa saja tak mau, kena bala ke, kita juga tak mau saudara kita kena bala. Itu dia panggil yuhibbu li nafsihi. Baik, sekarang ni kita pergi kepada satu-satu. 4 perkara yang disebut tadi punca kerusakan. Yang pertama, tahrim az-zulm, haram menzalimi saudara se-Islam. Tidak boleh mendatangkan kemudaratan ke atas diri, agama, maruah atau hartanya tanpa izin syarak. Jangan buat. Ini adalah disebabkan kesemuanya yang demikian itu adalah kezaliman dan pemutus kepada perhubungan yang menafikan persaudaraan Islam. Perbuatan itu boleh menyebabkan demikian. Sebagaimana kita telah sebut dalam hadis 40 ni, dalam kitab kita ni, hadis yang ke-24. Tuan pelajar-pelajar yang ada kitab tu, hadis yang ke-24, Nabi SAW bersabda daripada Allah. Dia panggil hadis kursi. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, aku tak benarkan diri aku mengharam kezaliman itu ke atas diriku, dan aku jadikannya haram dalam kalangan kamu, maka janganlah kamu zalim menzalimi. Jangan zalim sama-sama kita. Yang kedua, diharamkan al-khuzlan. Khuzlan makna perbuatan meninggalkan saudaranya tanpa pertolongan atau bantuan. Di saat orang kelang kabut, orang sibuk, orang perlu bantuan, kita biarkan dia. Jangan. Jika ia dilakukan terhadap orang Islam, maka ianya haram. Tersangat haram, lebih-lebih lagi ketika saudara itu benar-benar memerlukan bantuan dan pertolongan. Dosa banyak lah, orang panggil dosa besar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa inistansarukum fid din fa'alaikumun nasr. Dan jika saudara kamu meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan agama, kamu wajib memberi pertolongan.
Surah Al-Anfal ayat 72. Sekarang ni kita orang panggil lebih kepada nak jaga diri ya. Jaga kepentingan diri besar. Kenapa tak tolong saudara awak tu? Tak boleh ya, takut orang tu dosa saya macam-macam pula. Biarlah saudara sendiri dihina. Kitanya buat tak tahu, buat tak kena pula. Tak rapat mana tu dengan dia tu. Kena, tapi orang panggil tak rapat sangat. Mula nak jauhkan diri. Sebab apa? Sebab tak nak ambil tanggungjawab. Riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud hadis ni. Ma min imri'in yakhzulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fi hurmatuh. Tengok dia punya itu terjemahan. Tidak ada seorang muslim itu membiarkan seorang muslim yang lain tanpa membantunya ketika kehormatan dirinya dicabul dan kemuliaannya diperlekehkan, melainkan Allah akan membiarkannya ketika ia memerlukan pertolongan. Hadis ini riwayat Abu Daud, kata muhaqqiq sanaduhu dhaif. Sanaduhu dhaif, tapi dia punya jelas, maknanya kita dilarang daripada membiarkan saudara se-Islam itu dihina. Contohnya kita duduk dalam sebuah grup, orang hina saudara kita, kita tahu dia betul, maka wajib kita kena mempertahankan saudara kita tu. Orang tulis fitnah di Facebook contohnya, kata kau ustaz kita macam-macam, wajib kita pertahan. Tak adalah apa yang awak buat tu tuduhan, paling tidak pun hantar gambar muka marah tu, pakat apa ni, bantah situ sekurang-kurangnya, biar nampak ada bantahan, ataupun eloknya ditulis ini semua fitnah, aku dah 3 tahun ikut pengajian dia, tak ada pun dia apa yang kamu cakap. Kena pertahankan. Ni kita pula, macam tu ya, saya nak live group dah lah, live group belajar tak tahu apa. Sedangkan sepatutnya waktu tu waktu kita membela, tiba-tiba kita nakhzulhu, kita biarkan dia, jangan. Hadis Rawal Bazzar, ada lagi riwayat daripada Al-Bazzar, dia kata apa? Man nasara akhahu bil ghaib. Kata-kata ni daripada Jabir bin Abdullah, tulis. Dalam kitab ni dia tulis apa ni? Ditulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah kita teliti kata-kata mauquf kepada sahabat. Man nasara akhahu bil ghaibi wa huwa yastati' nasrahu, nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Ini penting ni. Sesiapa yang menolong saudaranya, siapa dia tolong saudara dia di belakang, dia tak ada, orang hina dia, kita bela, kita bermampu untuk menolongnya, maka Allah akan bantu dia pada di dunia dan juga di akhirat. Siapa nak suruh Tuhan bantu kita, kita bantu saudara kita. Ini tak tahannya bila orang hentam, kita juga tumpang sama. Betul sungguh dia tu. Itu masalah kita. Baiklah para jemaah sekalian, membiarkan saudara yang lain tanpa menghulurkan pertolongan dan bantuan kepadanya ketika mereka memerlukannya adalah diharamkan. Jangan main. Baiklah. Yang ketiga, tengok yang ketiga. Dia anda tengok yang ni, yang kedua ni ada masalah besar ni. Kita tak bantu saudara kita apabila dia dihina ataupun dipermainkan oleh orang. Bahkan kita diam ya, seolah-olah macam lepas tangan, biar dia pandai-pandai dia, gitulah seolahnya begitu. Macam kita tak ada kena-mengena dengan dia. Yang ketiga, tahrimul kadhibi alaihi au takdzibah. Diharamkan berdusta kepadanya atau kita mendustakannya. Bohong dia ataupun dia awak kelento ni, jangan. Di antara hak seorang muslim kepada seorang muslim yang lain ialah hendaklah berkata benar ketika berkata dengannya. Jangan kita kelentong dia.
atau membenarkan apabila mendengar percakapannya yang betul. Antara yang memungkiri amanah yang diletakkan oleh orang agama ialah memberitahu saudaranya tentang suatu yang bertentangan sekali dengan cerita atau kejadian yang sebenarnya, terutama apabila orang yang diberitahu mempercayai percakapannya. Bila kita orang tahu cakapan kita, kita duduk kelentong dia. Jangan nanya tuan-tuan, orang percaya dengan kita, kita pula pergi kelentong. Allah, macam-macam cerita ni. Ni ada cerita baru pula. Seorang suami ni rebuh air panas mendidih dalam kawah besar. Dia suruh bini dia masuk. Kalau betul-betul kau ceritakan Nabi, terjun dalam air panas. Kita kata, apa cerita ni? Mana ada orang cinta Nabi sampai bunuh diri? Tengok. Ceramah ni menggigil, menangis ni nak cerita sayang ke Nabi. Bukan itu caranya. Ini semua perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat. Tak ada Nabi ajar orang suruh terjun, suruh mati diri, bunuh diri kerana sayang ke Nabi. Tidak. Memang ada nak bunuh diri dalam peperangan. Naam, betul. Tapi masa air panas terjun, itu bunuh diri kawan tu. Boleh dia bercakap atas nama cinta Nabi. Nak cinta Nabi, cinta betul-betul. Jangan cerita karut. Tengok ni masalah. Jadi, membohong orang ni bukan kata bohong janji ya. Bohong cerita apa termasuk juga dalam pembohongan. Na'udzubillah. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Nawas bin Sam'an, kaburat khiyanatan tuhaddithu akhaka hadithan huwa laka musaddiqun wa anta bihi kadhibun. Oh, dahsyat. Dia kata berdusta, amat besarlah pengkhianatan itu sekiranya kamu memberitahu saudara kamu satu cerita dan saudara kamu membenarkannya sedangkan kamu telah berdusta terhadapnya. Dosa besar ni. Hadis ni riwayat Imam Ahmad, kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, sanaduhu dhaif. Sanad dia lemah. Tapi betul lah. Orang percaya dengan kita, kita tipu dia. Lagi dahsyat. Kalau betul orang tak percaya, dia tipu lain macam. Ni orang percaya dengan kita ni. Berguru dia depan kita. Bawa pen, bawa kalam. Nak ambil maklumat daripada tuan guru. Tuan guru pula sebar hadiah palsu, cerita karut. Dahsyat mainan kita ni. Baiklah. Berdusta tanpa sebarang maslahah demi untuk menyatukan dan memelihara jiwa atau satu pendustaan dan pengkhianatan. Kalau berdusta kerana peperangan, berdusta kerana maslahah nak perdamaian, itu cerita lain. Tapi berdusta atas nama apa saja pun, mereka hadiah palsu ni, bila orang bantah dia, orang marah dia, kenapa kau reka hadiah palsu? Dia kata, aku bukan berbohong kepada Nabi, aku berbohong untuk Nabi. Pandai dia reka. Dia kata apa? Dia berbohong untuk Nabi. Mana dia reka hadis supaya orang beramal. Contohnya, amal selawat aku ni berapa ribu kali, boleh sekian. Ini Nabi kata. Iaitu dia panggil berbohong untuk Nabi. Supaya orang selawat banyak. Kita kata, la. Berbohong ke atas Nabi ke, berbohong untuk Nabi ke, semua itu haram berlaku. Jangan buat kerja lagu tu. Nabi tak perlu dibohong, tak perlu guna hadis palsu. Tak perlu kita berbohong untuk dakwah Islam. Dakwah Islam ni dakwah daripada Allah. Lailuha kanahariha, siang seperti malam, malam seperti siang. Lailuha kana, malamnya seperti siang. Cerah, terang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Apa kita nak guna hadis palsu? Apa yang kita nak guna bohong? La, tidak ada pembohongan. Ini bahaya sekali. Main-main bohong gini. Baiklah para jemaah sekalian. Kita berpindah pula kepada yang keempat. Tahrim tahqiru. Haram perbuatan menghina, mempersenda-sendakan saudara kita yang lain. Diharamkan ke atas seorang Islam itu untuk memperkecil-kecilkan kepribadian seorang saudara Islamnya yang lain, atau menjatuhkan keupayaannya kerana Allah SWT telah menciptakannya, namun dia tidak pernah menghinanya. Bahkan sebaliknya, Allah Ta'ala mengangkat darjatnya, memuliakannya dan bertanggungjawab terhadapnya.
Oleh itu penghinaan terhadapnya merupakan satu perbuatan melampau had rububiyah. Melampau had penciptaan Allah Azza wa Jalla. Mengenai kebesarannya. Ini adalah dosa besar. Oleh yang demikian Nabi sebut dalam hadis tadi, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Nisbah seseorang itu dengan kejahatan adalah bergantung kepada sikapnya memperhinakan saudara Islamnya. Lagi kuat dia hina, lagi banyak dia punya dosa. Cukup ada hadis kita ni. Memperhinakannya timbul daripada sifat takabur. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tuan-tuan tulis wa ghamtun nas. Dia tulis ghamsu sini. Wa ghamtu. Takabur itu sifat yang tidak menerima, sombong terhadap kebenaran dan mahu rendah pada orang lain. Ini orang sombong nama dia. Bila kita cakap apa-apa, apa ustaz ni mengaji mana? Dia tak tengok apa orang cakap. Walaupun kita baca hadis dalam Bukhari, jadi. Nah, itu dia panggil sombong. Batarul haq, menolak yang benar dan menghina orang. Itu dia panggil orang sombong. Na'udzubillah. Sekarang ni ramai kita ni sombong. Bila dia buat kenyataan salah, kita tegur. Patutnya terima kasih lah. Saya delete lah ustaz. Tak. Lawan lagi. Nak cerita. Tak apa, kita kata tak ada masalah. Nak buat fitnah atas dunia ni siang pagi, petang, siang malam dipersilakan. Sebab depan kita ada kubur. Depan kita ada hisab. Depan kita ada neraca timbangan. Buatlah. Tak ada masa kita nak layan provokasi seperti ini. Kita kata silakan. Depan kita tu ada kira-kira. Jadi orang yang sombong ini orang yang menolak kebenaran dan menghina orang. Maka itu hadis rawahu Muslim. Wa fi riwayatil Imam Ahmad. Riwayat Imam al-kibru safahul haqqi wazdira'an nas. Yang pentingnya orang sombong itu orang tolak kebenaran dan menghina orang. Siapa awak? Kalau awak masyarakat ni, kalau dia sebut siapa awak tu, balik tak usah duk cakap dengan dia. Memang dia tak akan terima dah apa yang kita cakap. Sebab dia punya kepala dia sudah set dah. Orang ni tak boleh ambil ilmu dengan dia. Tak betul. Habis kita. Baiklah para pelajar sekalian, bainana wa bainahumul hisab. Depan kita ada kira-kira. Nak buat fitnah atas dunia ni simple. Masing-masing ada TikTok, masing-masing ada Facebook, ada WhatsApp. Sebarlah apa yang tak betul. Naltaqi amamallah. Natahasab. Kita bertemu depan Allah, kita buat perhitungan di sana, insya-Allah. Baik. Yang ke-8, at-taqwa miqyasut tafadul wa mizanur rijal. Allahu Akbar. At-taqwa, sifat taqwa itu adalah ukuran, parameter kelebihan atas diri orang lain dan neraca timbangan kedudukan seorang manusia. Kita nak tengok orang ni, kita nak ukur dengan apa? Ukur dengan cantik baju dia, ukur dengan besar serban dia, ukur dengan comel dia punya rupa, besar kereta dia, dan apa yang kita nak buat. Tengok ni. Apa makna taqwa? Taqwa bermaksud menjauhkan diri daripada azab Allah. Wiqayah, makna kita buat tembok, dinding antara kita dengan azab. Dengan apa? Dengan melakukan ketaatan. Lakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah SWT dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, maka Allah akan muliakan manusia berdasarkan ketakwaan dan kebagusan ketaatannya, bukannya disebabkan kepribadian cantik atau huduh, kaya atau miskin, tidak sama sekali. Kemungkinan seorang itu diperhina-hinakan
dan diperlekeh-lekehkan oleh manusia disebabkan kelemahan dan kekurangan keduniaannya. Namun beliau yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla berbanding dengan orang yang diagung-agungkan oleh manusia lantaran harta keduniaan yang dimilikinya atau sesuatu pemilikan hasil rampasan atau barang-barang haram. Mungkin orang ini kaya dengan sebab rasuah, kaya dengan sebab riba, kaya dengan sebab macam-macam lah punca-punca yang haram, pedulikan. Yang penting Allah Ta'ala tak nilai benda tu. Oleh itu kedudukan manusia di sisi Allah Azza wa Jalla berbeza-beza berdasarkan amalan-amalan mereka dan kadar ketakwaan yang ada pada mereka. Bukannya disebabkan oleh keturunan atau kemuliaan mereka di sisi manusia. Tidak juga disebabkan rupa bentuk dan warna kulit mereka, dan tidak juga disebabkan banyaknya harta dan barang-barang mereka. Tak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, yang paling comel. Surah Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Man akramun nas? Siapakah orang yang mulia di kalangan manusia? Qal atqahum lillahi ta'ala, orang yang sangat takut kepada Allah. Di manakah tempat sarang takwa itu duduk di mana? Sarang takwa itu duduk di mana? Dia kata wa makanu taqwa al-qalbu. Wa makanu taqwa al-qalbu. Tempat sarang takwa itu berada dalam hati. Firman Allah Ta'ala, wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'air Allah, sesiapa yang mengagungkan syiar agama Allah. Maknanya kita membesarkan syiar agama. Di antara syiar agama Allah azan. Bila dengar azan, berlari kita ke masjid. Maknanya bela cepat pergi masjid. Jangan berlari, bukan sunnah berlari. Maknanya laju kita ke masjid. Apa dia syiar Islam? Segala hukum hakikat Islam kita agungkan. Itu dipanggil membesarkan insya-Allah. Itu tandanya, maka sungguhnya itulah timbul daripada ketakwaan hati. Ada ini ayat ini dalam suratul Hajj ayat 32. Dia cerita tentang haji. Di antara syiar agama Allah Ta'ala ni sembelih korban, sembelih hadiu. Sebab itulah kalau nak sembelih korban, bukannya sembelih kambing yang paling kurus. Bukan pergi cari lembu yang paling murah. Kita cari lembu yang sehat walafiat. Orang tengok, oh comel lembu. Kalau kita korban, orang panggil puas hati. Itu baru betul. Ni habis kampung dia cari. Di mana tempat yang paling murah? Sana sini luar negara paling murah. Nak korban tapi cari yang paling murah. Sedangkan dia ada duit. Kalau dia tak ada duit, kita kata tak apalah. Logik lah dengan dia. Dia nak korban juga, ambil pahala, tapi duitnya tak ada. Carilah yang paling murah. Ini orang kaya nak cari paling murah juga. Kenapa? Nak buat apa dengan duit? Wa may yu'azzim sya'air Allah. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala, itu tanda hatinya mantap keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. At-taqwa hahuna, kan Nabi sebut tadi. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah SWT tak tengok kepada rupa bentuk kamu, tak tengok kepada gambaran kamu, body kamu, rupa kamu, tapi Allah Ta'ala tengok kepada qulubikum wa a'malikum. Tambah dalam kitab ni tak ada. Wa a'malikum, Allah Ta'ala tengok kepada hati dan amalan kita. Amalan nak jadi baik bukan hati baik. Kalau hati kacau, tak mari juga amalan. Hadis ini rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Kerana takwa itu berada dalam hati, maka tiada seorang pun mengetahui akan hakikatnya melainkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana amal yang nampak tidak dapat tidak, yang amal yang nampak tidak
dapat menghasilkan takwa. Ketakwaan hanya dapat dihasilkan dengan apa yang ada dalam hati, iaitu dengan besarnya rasa takut. Tengok. Kita nak tahu kita ni takwa tinggi tak tinggi, kita tengok khasyah, takut kepada Allah. Dan menjiwai sifat muraqabah. Muraqabah ni kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Tuhan perhati, Tuhan tengok kita. Kenapa kita buat maksiat? Tuhan tengok kita. Kerana itu kita akan takut Allah Ta'ala akan balas segala apa yang kita kerjakan di dunia ini. Maka kita barulah kita nampak. Kerana itu ramai di kalangan orangnya comel rupa, kaya harta, besar kereta, tapi hatinya kosong daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan ini satu kerugian bagi dia. Sebab apa rugi? At-taqwa, takwa itu atqakum, orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa, bukannya orang yang comel, banyak harta, tidak. Baiklah para pelajar sekalian, kita masuk kepada yang ke-9 yang terakhir dalam fiqhul hadis ini, iaitulah hurmatul muslim. Kehormatan diri seorang Islam. Besar kehormatan diri seorang Islam, bukan boleh main-main. Seorang Muslim punya kehormatan, iaitu kehormatan darah, harta dan nama baik. Semua benda, harta benda, main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah tentang perkara ini dalam perhimpunan besar, iaitulah di Arafah, sewaktu Hajjatul Wada', haji terakhir. Ada juga ulama kata pada hari raya. Boleh jadi 2 kali Nabi ulang, wallahu alam. Di antara apa yang diucap oleh Nabi, inna amwalakum wa dima'akum. Ini lapak ni, inna amwalakum wa dima'akum wa aradakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Nabi kata harta kamu, kehormatan diri kamu, haram untuk dicabuli oleh orang pada kita. Sebagaimana haramnya hari ini, hari Arafah, hari Mina ni, pada bulan haram ini, di tanah haram ini. Allahu Akbar. Jadi kita mengatakan bahawa kehormatan diri manusia itu besar. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Boleh buat apa? Kita tak nampak. Kesalahan mencabur kehormatan diri orang itu nampak macam tak besar. Sebab tu kita boleh mengumpat orang relax-relax je. Main-main je cakap orang. Ini bahaya sekali lah. Hadis tadi, inna amwalakum sahih. Panjang hadis itu dikeluar oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hak-hak seorang insan secara umumnya tertegak di atasnya pembinaan masyarakat Islam yang aman. Kira-kira seorang Muslim itu merasa tenang dan aman akan keadaan hartanya. Di sana tidak ada lagi perampok yang akan merompaknya. Tidak ada penipu yang akan menipunya. Begitu juga merasa aman terhadap harga diri, maruah diri, dan nama baiknya di mana tiada seorang pun akan mencemarkannya. Semuanya itu dipelihara oleh syariat Allah melalui qisas bagi keselamatan jiwa. Undang-undang qisas ni balah bunuh. Dan Allah mensyariatkan potong tangan kepada pencuri dan rejam atau rotan kepada penzina. Ini semua ni nak bersihkan manusia daripada mana? Daripada terjebak dengan segala kejahatan. Antara pemeliharaan dan kemuliaan seorang Muslim itu ialah ketidakwujudan unsur-unsur yang menakut-nakutkannya. Jangan kita duk menakut orang. Dalam Sunan Abi Daud, beberapa orang sahabat telah mengambil tali sahabat yang lain. Lalu mereka terperanjat. Jadi gini, orang tu ambil tali. Dia nak main-mainkan, nak buat prank. Bahasa nak ngenak orang ni. Nabi larang. Nabi kata, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Jangan seorang tu buat menakut-nakut kau orang Islam. Jangan. Ni kita buat ke?
Prank ni dia ngenak ya. Buat siapa orang tu panik gini-gini. Nah, ini kamera. Kacau punya mainan ni. Tak ada dalam Islam macam tu. Ataupun kita tengok orang jalan, kita betul kereta kita ke arah dia. Jangan. Kalau terlepas break, mati kawan tu. Kita di tangan kita ada tukul, ada kapak contohnya. Atas kepala orang. Kalau terlepas, kan mati kawan tu. Jadi Nabi kita larang semua perbuatan-perbuatan itu. Dalam hadis kata la ya'khudhu ahadukum 'asa jaddan. Jangan kamu pegang acu. Orang kata acu. Maknanya mengacukan senjata kepada orang. Jangan. Itu di antara larangan-larangan yang Allah Ta'ala buat, nak jaga kehormatan diri. Dan juga dalam Bukhari Muslim, la yatanajasnani duna salih fa innahu yuhzinhu. Kalau kita duduk 3 orang, jangan 2 orang berbisik. Yang seorang ni duduk mikir apa benda dia cakap. Dia ngata aku ke? Dia nak nganak aku ke? Ini semua ni istilah perbuatan yang haram. Nabi larang. Fa inna dzalika yu'zil mu'min wallahu yakrahu an waqir azal mu'min. Perbuatan itu menyakiti seorang mukmin, Allah Taala tak suka orang mukmin itu disakiti. Baiklah, tamatlah hadis kita, alhamdulillah. Wa yufidul hadis, faedah hadis ni apa? Yang pertama, agama Islam bukan setakat akidah dan ibadat saja, bahkan ia adalah akhlak dan muamalat. Lengkaplah Islam tu. Yang kedua, al-akhlaqul mazmumah. Akhlak-akhlak yang hina mengikut syariat Islam adalah satu perbuatan jarima, jenayah yang terkutuk. Jangan buat. Yang ketiga, an-niyatu wal amal hiyal miqlasud daqiq. Niat ikhlas, amal ikut sunnah adalah merupakan suatu ukuran yang sangat halus untuk kita menimbang ibadat-ibadat kita, untuk kita menimbang kerja buat kita berpahala atau tidak berpahala. Yang terakhir, al-qalbu huwa manba'ul khasyah wal khauf. Sumber timbulnya rasa takut kepada Allah, khasyah, dan juga rasa takut melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah, kita akan masuk kepada al-hadithus sadis wa thalathun, hadis yang ke-36 dalam siri akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.